Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan apa khabar semua? So pada hari ini kita akan belajar asas Python. Jom kita kenali apa dia bahasa pengaturcaraan Python. Okey, so apa dia ya Python sebenarnya? Anda tahu tak? Okey, sekiranya anda tidak tahu, jom kita berkenalan dengan Python. So Python adalah satu bahasa pengaturcaraan yang dibangunkan oleh Guido van Rossum pada tahun 1991. So bahasa pengaturcaraan ini semakin berkembang sehingga kini di bawah satu label Python Software Foundation. Okay? Di mana bahasa pengaturcaraan itu berkembang pada masa kini sehingga versi daripada versi 1 kepada versi 2 dan sekarang adalah pada versi yang ketiga di mana Python versi 3.9.7. So mungkin tak lama lagi kita akan tengok Python 4 barangkali. Okay, so sabar. Okay, so apa dia sebenarnya Python? So Python adalah bahasa yang sangat popular pada masa kini. Okay, kenapa dia sangat popular? Disebabkan syarikat-syarikat besar seperti Google, Netflix, Instagram, Quora, Reddit dan sebagainya menggunakan Python dalam perisian ataupun pembangunan laman web ataupun aplikasi mereka. Okay. Di mana selain daripada itu, Python ini juga mudah difahami dan dipelajari. Jadi kalau anda baru nak belajar tentang aplikasi pembangunan pengaturcaraan, okay, so sila cuba belajar Python, so anda akan merasakan bahawa bahasa-bahasa pengaturcaraan yang lain akan lebih mudah. Okay. So di mana Python ini digunakan untuk pemprosesan data, model AI, iaitu Artificial Intelligence dan banyak lagi lah. So kebanyakannya Python ni digunakan oleh data analisis, data scientist dan juga kejuruteraan perisian. Orang-orang yang terlibat dalam kejuruteraan perisian. Okay. So, macam mana kita nak mulakan dengan kod membangunkan Python ni? So, untuk membangunkan Python, kalau kita baru-baru lagi, so dia ada dua pilihan. Sama ada kita buat instalasi perisian di dalam komputer kita ataupun kita boleh membuat aturcara secara dalam talian melalui laman web. Okay, kalau kita nak install dalam kita punya komputer, so kita boleh pilih sama ada Python IDE daripada IDE Python punya laman web iaitu python.org, ataupun kita boleh gunakan juga daripada Tony punya laman web iaitu Tony IDE. Okay. So selain daripada itu, kita boleh juga menggunakan aplikasi secara atas talian macam laman web. So anda boleh coding di situ dan juga teknik output dia sama seperti apa yang akan anda dapat dalam menggunakan perisian. Kalau yang basic lah ya. Kalau yang lebih macam detail ataupun sebagainya, melibatkan database dan sebagainya, so seeloknya menggunakan perisian dalam komputer. Okay, so selain daripada tu, kita dah berkenalan sedikit tentang Python, jadi kita nak tahu jenis-jenis data dalam Python sebelum kita mulakan buat pengaturcaraan dan sebagainya. So dalam Python terdapat beberapa jenis data. So di antaranya adalah data yang telah dinyatakan di sini, di mana dekat sini saya ada nyatakan 8 jenis data. Yang pertama sekali adalah string ataupun kita panggil huruf abjad lah, di mana data string ni adalah apabila kita menulis satu-satu word ataupun satu perkataan yang kita tutup dia dengan satu single quote ataupun double quote. Okay? So itu Python akan kenal data yang kita isi tu adalah sebagai string. Dan seterusnya sekiranya kita menulis perkataan nombor, so sama ada positif integer ataupun negatif integer iaitu nombor bulat, so Python akan kenal data tersebut sebagai data jenis integer. Okay? Dan sekiranya data yang kita isi ada dalam titik perpuluhan, sama ada 1 titik, 2 titik dan sebagainya, so Python akan kenal data tersebut dalam bentuk float. Okay? Dan selain daripada itu, Python juga boleh kita gunakan untuk mengeluarkan jawapan ataupun kod sama ada true ataupun false, ataupun benar ataupun salah. Okay? Dan juga Python juga boleh kenal sekiranya coding-coding tertentu yang kita buat adalah merujuk kepada complex number.
di mana kita ada letakkan nilai integer dan juga nilai j ataupun nilai I dalam kita punya kod. So Python akan anggap bahawa data tersebut bukan integer ataupun bukan string, tapi itu adalah complex number. Okay. Dan selain daripada itu, kita ada juga data-data yang berunsur seperti data structure ataupun data struktur. Okay, di mana kita boleh isi data yang banyak dalam satu data type. Okay, so di antaranya adalah list, yang di mana kita gunakan square bracket ataupun segi empat punya bracket, ditutup di hadapan dan belakang. Okay. Dan selain daripada itu, ada juga data structure berbentuk tuple, di mana kita menutup data tersebut dalam bentuk curve bracket, okay, ataupun dalam lengkung bulat macam tu. Okay, dan juga untuk data dictionary adalah dalam bentuk curly bracket. Okay. So ini adalah jenis data-data yang ada dalam Python. Okay. Jadi mungkin anda kurang jelas dekat sini macam mana bentuk ataupun penulisan coding tu. So jom kita tengok apa contoh-contoh penulisan coding yang boleh kita buat. Okay. So dekat sini saya tak terangkan banyak lagi. So mungkin akan datang kita akan lebih detail berkaitan dengan jenis kod yang kita boleh buat. So antara simple code yang kita boleh buat adalah sekiranya kita nak print data jenis string. So contoh yang pertama adalah print Yonali channel, di mana kita letak double quote dekat situ. So automatic Python kita akan print apa yang kita tulis dalam tu. Itu adalah string data type. Okay. Dan yang kedua adalah print 3 kali 5. Bermaksud kita nak dapatkan output dalam bentuk integer. Jadi Python akan keluarkan output tersebut dalam bentuk integer bernilai 15. Di mana kalau kita semak jenis data tersebut, data itu adalah berbentuk integer. Dan seterusnya, contoh yang terakhir adalah print 10 lebih besar daripada 5. Di mana dekat sini kita nak buat operator, nak mengenal pasti sama ada nilai 10 adalah lebih besar daripada 5 ataupun tidak. Jadi dekat sini Python akan mengeluarkan data berbentuk boolean, which is sama ada betul ataupun salah, true ataupun false. Okay, so itu saja untuk hari ini. So kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. So jangan lupa subscribe channel saya. So thank you. Assalamualaikum.